Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Kita masih lagi berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam bulan yang Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita dalam satu hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadanu summa salakha qabla an yughfara lah. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, alangkah ruginya seseorang yang apabila dia dapat bersama dengan Ramadan, kemudian berlalunya Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara manusia yang rugi kerana Allah Ta'ala beri kesempatan untuk berada di bulan Ramadan, tetapi dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkanlah beristighfar kepada Allah. Perbanyakkanlah untuk kita bertaubat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan berlalunya Ramadan bersama dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-30. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-48 surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila ya Nuh bit bisalamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum summa yamussuhum minna azabun alim. Allah berfirman, wahai Nuh, turunlah dari bahtera itu dengan selamat dan berkat dari kami kepadamu dan kepada umat yang bersama-samamu, dan dalam pada itu ada umat dari keturunan mereka yang kami akan beri kesenangan kepadanya dalam kehidupan dunia. Kemudian kami akan timpakan mereka azab yang pedih. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan salam dalam ayat ke-48 surah Hud diambil dari akar kata yang terdiri dari 3 huruf, sin, lam dan mim. Makna dasar dari kata yang terungkai dari huruf-huruf ini adalah hilang dari kekurangan, kerosakan dan aib. Dari sini kata selamat diucapkan contohnya bila terjadi sesuatu perkara yang tidak diinginkan, namun tidak mengakibatkan kekurangan atau kecelakaan.
Salam atau damai seperti ini adalah damai pasif. Ada juga damai aktif. Ketika mengucapkan selamat kepada seseorang yang berjaya dalam usahanya, maka ucapan itu adalah kedamaian yang aktif. Di sini bukan saja ia terhindar dari keburukan, tetapi lebih dari itu ia meraih suatu kebajikan atau kejayaan. Damai dan perdamaian atau salam menjadi tujuan hidup setiap Muslim. Kerana tanpa Allah As-Salam atau tanpa salam, damai dalam jiwa manusia serta dalam interaksinya, maka segalanya akan berlaku kekacauan, rosak, bahkan kehidupan akan terhenti. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab turut menerangkan bahawa perkataan wa'ala umamim mimman ma'ak yang bermaksud menunjukkan bahawa penumpang bahtera itu akan turun dengan selamat dan beranak pinak sehingga akan lahir dari mereka umat yang banyak dan pelbagai ragam. Syekh Asy'arawi memahami kata umat dimaksudkan bukan hanya umat manusia tetapi juga binatang yang diangkut oleh bahtera Nabi Nuh itu. Dari satu sisi pendapat ini baik kerana memang di atas bahtera terdapat banyak jenis binatang dan binatang juga dinamai oleh Al-Quran umat seperti mana manusia. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahawa perkataan wa umamun sanumatti'uhum dengan menukilkan pendapat Al-Biqai sebagai sambungan dari ayat sebelumnya yang mengandungi ihtibak, iaitu tidak menyebut kata atau kalimah dalam ayat yang lepas kerana kalimah yang dimaksudkan telah diisyaratkan oleh ayat berikutnya dan sebaliknya tidak menyebut pada ayat berikut apa yang telah diisyaratkan oleh ayat yang lalu. Atas dasar ini, maka Al-Biqai memahami ayat di atas bagaikan berkata, dan atas umat-umat yang beriman dari siapa, yakni orang yang turun bersamamu serta umat-umat yang akan datang hingga hari kiamat. Dan ada pula umat-umat yang akan datang selepas ini hingga hari kiamat nanti yang akan kami beri kesenangan bagi mereka dalam kehidupan dunia, tetapi kerana mereka durhaka, maka mereka tidak memperoleh keselamatan dan keberkatan. Kemudian mereka akan ditimpa dari kami di dunia dan di akhirat, atau di akhirat sahaja seksa yang pedih. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-48 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan bahawa setelah hujan reda, taufan berhenti, bumi pun kembali tenang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Nuh, turunlah dari Al-Judi dengan ucapan selamat dan dari kami dengan memperoleh keberkatan dalam kehidupan serta rezeki yang tercurah di atas kamu dan atas orang yang bersamamu dalam perahu dan atas keturunan mereka. Lalu bertebaranlah di bumi dengan menikmati kebaikan di dunia dan akhirat, dan umat yang lain yang menikmati kesenangan dunia tidak memperoleh kelembutan dan rahmat Allah. Kemudian kami tenggelamkan mereka di akhirat ke dalam azab yang pedih. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-48 surah Hud ini menerangkan bahawa perkataan difirmankan oleh Tuhan, wahai Nuh, turunlah dari bahtera itu dengan keselamatan dari kami dan berkat. Selamat dengan tidak kurang suatu perkara pun selama mana berada di dalam pelayaran yang dahsyat itu. Disertai dengan berkat dan selamat serta berkat itu diterima langsung dari Tuhan atas engkau sendiri dan atas umat dari orang yang bersama engkau. Artinya bahawa ucapan selamat ilahi dan berkatnya itu bukan sahaja terhadap diri Nabi Nuh, bahkan meliputi juga kepada umat yang akan lahir daripada keturunan orang yang telah mengikut beliau di dalam bahtera itu. Yang meskipun di waktu dalam bahtera mereka hanya sedikit saja, terdiri dari laki-laki dan perempuan, namun dalam diri mereka telah tersimpan umat kemudian hari yang akan mereka berkembang biak kelak. Dan beberapa umat yang akan kami senangkan hidup mereka setelah mereka berkembang biak di muka bumi ini. Ada di kalangan mereka yang diberi Allah kesenangan hidup dan kemewahan, tetapi mereka tidak pandai mempergunakan kesenangan yang sementara itu sebaik-baiknya.
Kemudian akan mengenai kepada mereka daripada kami azab yang pedih. Artinya bahawasanya dari keluarga Nabi Nuh dan orang yang beriman yang masuk bahtera itu kelak akan berkembanglah umat dan berkembang bangsa di kemudian hari. Ada yang insaf akan kebenaran dan ada yang tenggelam dalam kesenangan dan kemewahan. Lalu lupa kepada Tuhan dan mereka pun menjadi binasa. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-48 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa iman itu akan menyelamatkan dan menghindarkan diri seseorang daripada terseksa. Rahman Allah bukanlah suatu pengecualian berdasarkan sosialiti atau kekeluargaan. Setiap orang dan setiap diri yang bernama manusia perlu betul-betul ikhlas berjuang untuk mendapatkan rahmat Allah dan berusaha untuk memperolehnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-48 surah Hud. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-48 surah Hud ini menjelaskan bahawa Nabi Nuh AS dan pengikutnya yang terselamat dari banjir besar dan ribut taufan yang menenggelamkan kerana akidah dan kepercayaan yang tinggi terhadap Allah. Melalui akidah dan kepercayaan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala, itulah lahirnya keturunan yang mentaati dan menyembah Allah serta menghasilkan kedamaian. Sebaliknya, jika berlaku pelanggaran pada ketentuannya pula akan melahirkan hati yang tidak damai, seperti mana kisah Nabi Adam dan Hawa ketika mereka melanggar perintah Allah. Jiwa mereka tidak damai sehingga melahirkan hubungan yang tidak harmoni dan menyebabkan mereka saling mempersalahkan dan puncaknya adalah musuh memusuhi. Syurga yang mereka huni tidak lagi menjadi Darussalam, iaitu negeri damai buat mereka. Bahkan mereka pun tidak lagi wajar tinggal di sana kerana kedamaian tidak lagi menghiasi diri mereka. Apabila Adam dan Hawa serta Iblis diperintah Allah turun dengan membawa permusuhan kerana melanggar perintah Allah, maka di sini Nuh dan pengikutnya juga diperintahkan turun atau berlabuh di darat dengan penuh kedamaian dan penuh keberkahan kerana mengikuti tuntutan Allah yang diajarkan oleh Nabi mereka Nuh. Ini menunjukkan bahawa kesenangan hidup duniawi yang bersifat material dan sementara itu bukanlah faktor utama dari lahirnya kedamaian. Bahkan boleh jadi harta kekayaan merupakan faktor lahirnya keresahan. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, siang malam mengejar kekayaan sehingga mengabaikan solat, sibuk bermesyuarat sehingga solat ditinggalkan, apa sahaja yang menghalang kekayaan akan diketepikan. Rasuah menjadi permainan harian dan dagangan sedangkan agama menolak rasuah, tetapi sifat materialisme dalam diri telah membenarkannya. Akibat sibuk mengejar kekayaan, masa bersama keluarga semakin berkurangan. Kesatuan umat pula akan hancur lantaran kecenderungan manusia kepada dunia. Penyakit hasad, dengki dan permusuhan timbul kerana masing-masing mengambil sikap mementingkan diri tanpa memikirkan orang lain. Kerosakan akan terus berlaku apabila hati manusia sudah tidak dapat dikawal lagi. Kedamaian hati dalam diri telah hilang kerana mereka telah jauh menyimpang dari kebenaran dan petunjuk Tuhan. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat ke-38. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku melalui rasul dan kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-48 surah Hud ini ialah: pertama, setiap Muslim hendaklah mempunyai akidah yang mantap dan keimanan yang kukuh terhadap Allah. Kedua, umat Islam hendaklah mengambil iktibar dan pengajaran dari kisah umat terdahulu untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Ketiga, sebagai Muslim, kita perlu sentiasa merenung dan berusaha untuk menyelamatkan diri dari tenggelam dalam banjir kecintaan kepada
perkara duniawi agar terselamat daripada azab yang pedih di akhirat kelak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.